Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan perniagaan bab 2, iaitu peranan kerajaan pusat. Peranan kerajaan pusat terbahagi kepada tiga aspek, iaitu aspek perundangan, aspek kewangan dan yang terakhir aspek perkembangan aktiviti perniagaan. Aspek yang pertama ialah aspek perundangan. Kerajaan Malaysia berperanan menggubal undang-undang berkaitan perniagaan di Parlimen supaya aktiviti perniagaan dapat dijalankan dengan baik. Maksudnya undang-undang yang digubal mestilah di Parlimen Malaysia. Di bawah aspek perundangan terbahagi kepada tiga, iaitu penggubalan undang-undang, perlindungan pengguna dan pelepasan cukai. Di bawah aspek perundangan, kita ada penggubalan undang-undang. Penggubalan undang-undang bertujuan untuk mengawal perjalanan aktiviti perniagaan bagi menangani isu tempatan negara dan serantau melalui agensi penguatkuasaan yang berkaitan. Setiap perniagaan yang dijalankan mesti didaftarkan undang-undang, didaftarkan akta-akta yang sesuaian dengan perniagaan yang ditubuhkan. Contohnya Akta Kontrak 1960, Akta Jualan Barangan 1997, Akta Perkongsian 1961, Akta Syarikat 1965, Akta Sewa Beli 1967, Akta Perhubungan Industri 1967, Pindaan 1980. Pihak kerajaan berperanan untuk memastikan setiap perniagaan yang dijalankan mesti didaftarkan berdasarkan akta-akta yang bersesuaian. Contohnya, semua syarikat perlu didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Syarikat perlu mematuhi segala syarat yang termaktub di bawah Akta Syarikat 1965. Yang kedua ialah perlindungan pengguna. Masih di bawah aspek perundangan. Perlindungan pengguna digubal supaya pengguna tidak ditindas oleh peniaga yang menjalankan perniagaan tidak sihat. Contohnya, peniaga mengelirukan pengguna dalam kuantiti dan harga barang. Contoh maksudnya, undang-undang dicipta supaya peniaga tidak menindas pengguna. Macam tu lah. Apakah matlamat dan undang-undang pengguna? Matlamat dan undang-undang pengguna terbahagi kepada 4. Yang pertama, keselamatan pengguna. Maksudnya selamat digunakan, tidak memudaratkan. Yang kedua, kesihatan pengguna. Melindungi pengguna dari tindakan yang boleh membawa penyakit kepada pengguna. Peniaga yang menjual barang perlulah tidak membawa penyakit kepada pengguna. Jadi produk yang dikeluarkan itu selamat digunakan oleh pengguna. Matlamat undang-undang ni juga pengguna mendapat hak untuk mendapat ganti rugi jika penerima tidak mendapat barang dan perkhidmatan seperti yang dijanjikan. So, jika ada unsur penipuan, pengguna boleh mendapat ganti rugi jika tidak mendapat barang ataupun berlaku unsur-unsur penipuan seperti apa. Dan yang terakhir ialah hak pengguna untuk mendapat alam sekitar yang bersih. Contohnya macam kilang. Yang beroperasi, kerajaan perlu memastikan supaya kilang itu tidak mencemarkan alam sekitar, supaya pengguna yang lain dapat menikmati alam sekitar yang bersih. Dan yang terakhir ialah di bawah aspek perundangan ialah pelepasan cukai. Mengapa kerajaan melaksanakan pelepasan cukai? Tujuannya adalah untuk menggalakkan rakyat Malaysia menceburi sesuatu jenis perniagaan. Kerajaan telah mewujudkan beberapa pelepasan cukai dalam sektor-sektor tertentu. Yang pertama ialah taraf perintis. Taraf perintis ialah diberikan kepada syarikat yang menyertai promosi oleh kerajaan. Kelebihannya, syarikat dikecualikan pembayaran cukai selama 5 tahun.
Dan yang kedua ialah allowance cukai pelaburan. Pelepasan cukai ekoran daripada pelaburan modal. Hanya perniagaan berserta koridor raya multimedia sahaja dan perniagaan berasaskan bahan mentah tempatan. Maksudnya yang mendapat allowance cukai pelaburan ni hanya kepada syarikat yang berstatus MSC lah. Okey. Dan berasaskan bahan mentah tempatan. Okey, seterusnya potongan cukai. Potongan cukai ni diberikan kepada pengeksport yang menjual barangan tempatan dengan kadar potongan bergantung kepada jenis pembelanjaan yang terlibat. Okey, maksudnya pengeksport yang menjual barangan tempatan dengan kadar potongan boleh mendapat potongan cukai. Dan tapi syaratnya bergantung kepada jenis pembelanjaan yang terlibat. Okey, yang keempat ialah pengecualian cukai. Pengecualian cukai diberikan kepada syarikat berstatus MSC dan terlibat dalam industri teknologi tinggi. Pembelanjaan yang mendapat pengecualian cukai ialah penyelidikan pasaran ekspor, pameran dan periklanan di luar negara. Okey, yang ni Dan yang terakhir ialah allowance pelaburan semula. Ini. Diberi kepada syarikat pengeluaran makanan, pembinaan jalan dan pembukaan tanah. Syarikat yang melaburkan semua pendapatan syarikat untuk pembelian aset. Okey. Maksudnya allowance pelaburan semula diberi kepada syarikat pengeluaran makanan, pembinaan jalan, pembukaan tanah. Dan lagi satu ialah dan pendapatan syarikat dilabur semula. Pendapatan syarikat dilabur semula untuk pembelian aset, dan mereka akan mendapatkan pelepasan cukai. Dan yang terakhir ialah aspek yang kedua ialah aspek kewangan. Okay, apakah tujuan aspek kewangan? Aspek kewangan ni maksudnya kerajaan pusat akan pastikan sumber pembiayaan mencukupi bagi membiayai aktiviti ekonomi. Maksudnya kerajaan akan membantu peniaga kecil untuk mengembangkan perniagaan mereka. Okay. Terdapat 4 agensi yang akan memberi bantuan kewangan kepada usahawan. Mereka ni lah yang akan membantu peniaga-peniaga untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka. Antara inilah MARAH, Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad, Amanah Ikhtiar Malaysia dan akhir sekali Tekun Nasional. Okay, contohnya MARAH akan membantu dari segi skim pembiayaan am, skim pembiayaan pengangkutan, skim pembiayaan profesional dan skim pembiayaan kecil. Manakala Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad akan membantu perkhidmatan menyewa jentera, projek pembangunan, pinjaman beli aset, bimbingan pengurusan dan keusahawanan. Okay, Amanah Ikhtiar Malaysia ni skim pembiayaan ikhtiar. Skim pembiayaan ikhtiar ibu tunggal, akan membantu ibu-ibu tunggal lah. Okay. Dan yang terakhir peranan kerja pusat, yang aspek yang terakhir ialah aspek perkembangan aktiviti perniagaan. Okay, maksudnya aspek perkembangan aktiviti perniagaan ialah bertujuan untuk kerajaan pusat akan pastikan sumber-sumber pembiayaan mencukupi bagi membiayai aktiviti ekonomi dalam negara. Silap tu kan. Yang ni, kerajaan pusat akan melaksanakan dasar-dasar yang bersesuaian sama ada dasar fizikal atau kewangan bagi memastikan ekonomi negara pulih seperti sedia kala sewaktu berlaku kemelesetan. Di bawah aspek perkembangan aktiviti perniagaan, kita dapat lihat iaitu yang pertama aktiviti penyelidikan dan pembangunan, iaitu R&D. Okay. Kelebihannya ialah dapat menjana kreativiti dan inovasi untuk memungkinkan kejayaan dalam dunia perniagaan selain dapat menangani isu setempat, negara dan serantau. Okay, yang kedua merupakan faktor yang dapat membantu memajukan ekonomi sesebuah industri.
Dan yang terakhir, bagi memperbaiki tahap pertumbuhan dan pembangunan sesebuah industri. Maksudnya agensi yang terlibat akan melaksanakan pendidikan dan pembangunan supaya mendapat inovasi dan menjana kreativiti untuk kejayaan dalam dunia perniagaan dan memudahkan perniagaan mereka dan dapat menangani isu setempat, negara dan serantau. Antara 4 agensi yang terlibat dalam R&D ni ialah yang pertama, MARDI. MARDI ni apa? MARDI ni ialah pendidikan dalam bidang pertanian dan memperkenalkan teknologi supaya dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti produk. MARDI ni berkaitan dengan pertanian. Dan yang bawah, SIRIM, yang memastikan produk di pasaran menepati piawaian yang ditetapkan dan bermutu tinggi. Menjalankan aktiviti pendidikan dan menyampaikan maklumat yang berkaitan dengan pembangunan dan perubahan dalam teknologi. SIRIM ni akan menjalankan kajian bagi memastikan tiada penyelewengan kualiti. Yang ketiga ialah Lembaga Minyak Sawit Malaysia, iaitu berkaitan dengan minyak sawit Malaysia. Mereka akan menyelidik dan meningkatkan nilai perkembangan keluaran berasaskan minyak kelapa sawit Malaysia. Mereka akan mencari inovasi untuk minyak sawit kelapa Malaysia. Minyak sawit Malaysia. Dan yang terakhir ialah TNB Research. TNB menjalankan pendidikan dan pembangunan bagi menangani setiap isu yang berkaitan dengan tenaga elektrik. TNB akan berusaha untuk memajukan lagi sistem elektrik atau tenaga elektrik supaya memudahkan kehidupan pengguna-pengguna elektrik seperti kita di Malaysia. Di bawah aspek perkembangan aktiviti perniagaan, kita dapat di aktiviti promosi. Aktiviti promosi ialah agensi yang terlibat ialah Metrade. Metrade ni apa sebenarnya? Metrade ni ialah membantu mempromosikan produk industri kecil sederhana iaitu IKS ke pasaran antarabangsa. Jadi Metrade ni fungsi perniagaan kecil ni dapat dikembangkan ke luar negara. Yang terakhir sekali. Yang terakhir ialah aktiviti latihan dan pembangunan. Apakah tujuan latihan dan pembangunan? Tujuan dia adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran peniaga terutama dalam kalangan Bumiputera. Apakah tujuan? Kelebihannya adalah dapat terus berdaya saing dalam pasaran domestik dan antarabangsa. Agensi yang terlibat dalam latihan dan pembangunan ni ialah Perbadanan Produktiviti Malaysia iaitu MPC. Peranan MPC ialah menyediakan input dalam bidang produktiviti dan kuantiti, membantu mempertingkatkan kemahiran sumber tenaga manusia. Latihan yang diberikan ialah kursus keusahawanan, kursus pengurusan dan kawalan kualiti, kursus kewangan dan perakaunan perniagaan. Kalau nak berniaga, kita perlukan ilmu. Jadi ilmu untuk mengembangkan lagi perniagaan kita ke satu tahap yang membanggakan. Dan yang terakhir ialah akronim. Akronim yang saya buat ialah berkaitan dengan jenis pelepasan cukai. Yang pertama 2E, 2P, 1T. 2E yang pertama ialah allow cukai pelaburan, allow pelaburan semula. 2P potongan cukai, pengecualian cukai. Dan yang terakhir ialah 1T, taraf perintis. Itu saja pematangan dari saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.